Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Syafiq Zulkifli. Dan saya Deti Zaidi, pasti yang terkini dan terbaik selama setengah jam bersama kami dalam Fokus hari ini 25 April 2016. Paparan utama Fokus hari ini 25 April 2016. Semua darjah kebesaran Negeri Menteri Besar Terengganu dilucut berkuat kuasa 22 April. BN menang 2 kerusi tanpa bertanding. MAHB lancar pelan perniagaan 5 tahun. Kita teruskan dengan berita yang baru kami terima. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin telah melucutkan semua darjah kebesaran yang dikurniakan kepada Menteri Besar Terengganu Ahmad Razif Abdul Rahman berkuat kuasa Jumaat 22 April. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu hari ini. Pengisytiharan yang dibuat ini tiada kaitan dengan perkembangan-perkembangan lain yang berlaku di negeri Terengganu. Ahmad Razif dikurniakan darjah Datuk Paduka Mahkota Terengganu Kehormat DPMT yang bawa gelaran Datuk pada 2012 dan Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin SSMZ yang membawa gelaran Datuk Seri pada April 2015. Ahmad Razif yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Seberang Takir mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu menggantikan Datuk Seri Ahmad Said pada 12 Mei 2014. Polis Diraja Malaysia PDRM telah mendapat maklum balas positif dari pihak keselamatan Filipina dalam usaha menyelamatkan 4 rakyat Malaysia yang diculik oleh 8 lelaki bersenjata di perairan Ligitan Sabah pada 1 April lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata ia hasil pertemuan pasukan tertinggi PDRM bersama pihak berkuasa Filipina baru-baru ini yang sedang merencanakan rancangan dan tindakan bagi membebaskan keempat-empat mangsa berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program Bicara Persada bersama Ketua Polis Negara di Universiti Kebangsaan Malaysia hari ini. Ditanya mengenai lokasi keempat-empat mangsa itu berada, Khalid enggan mendedahkannya dan mahu pasukan yang ditugaskan untuk menyiasat terlebih dahulu. Dalam kejadian kira-kira 6.15 petang 1 April itu, 4 rakyat Malaysia daripada 10 kru sebuah kapal tunda diculik oleh kumpulan bersenjata yang memintas kapal mereka di perairan berhampiran Pulau Ligitan Sempurna ketika dalam pelayaran pulang dari Filipina ke Malaysia. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bakal menerima 6 kapal tempur pesisir pantai LCS baru menjelang tahun 2023 dalam usaha meningkatkan keupayaan pertahanan maritim negara. Panglima TLDM Datuk Seri Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badarudin berkata, kapal terbabit akan diterima secara berperingkat daripada Boston Naval Shipyards yang berhad BNS melalui kontrak perolehan. Panglima TLDM Datuk Seri Ahmad Kamarul Zaman berkata kapal LCS pertama dirancang untuk ditauliahkan ke dalam TLDM ialah pada pertengahan tahun 2019 dan kapal terakhir pada pertengahan tahun 2023. Littoral combat ships are the 6 ships that are now in build in Boston Naval Shipyard, as we know. So this program it has been an ongoing program. It is a national project. I think with these 6 littoral combat ships for the Royal Malaysian Navy will pave a way for us to replace the older frigates. Sementara itu, Ahmad Kamarul Zaman berkata pelan penyusunan semula armada TLDM daripada 15 kelas kapal kepada hanya 5 kelas kapal yang lebih kos efektif untuk diselenggarakan dan diuruskan. Pelan 15-5 adalah program holistik TLDM untuk melengkapkan armada TLDM dengan jumlah skuadron kapal baru yang lebih praktikal dan efisien untuk diuruskan. Kebanyakan kapal-kapal di dalam armada TLDM kita ini yang dibina oleh 7 buah negara dan purata usianya telah pun melepasi
30 tahun. Ya. Kalau nak ikutkan di tahap yang digunakan oleh tentera laut yang bertaraf dunia yang negara maju, 20 tahun kapal akan digantikan. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena sambutan Hari TLDM ke-82 Rabu ini di Wisma Pertahanan siang tadi. Saim Darby Berhad menjangka baka kelapa sawit baharunya Genom terpilih akan menghasilkan sekurang-kurangnya 16% lebih banyak minyak dan menyumbang secara positif kepada pendapatan kumpulan menjelang 2023. Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Tan Sri Muhammad Baqir Saleh berkata, Genom terpilih turut dijangka menghasilkan lebih banyak minyak berbanding Calyx 600 yang pada masa ini merupakan bahan tanaman terbaik Saim Darby Plantations. Genom terpilih akan ditanam di 2 kawasan seluas 50 hektar yang terletak di kawasan persisiran dan pedalaman. Katanya kepada pemberita pada Majlis Penanaman Genom di Ladang Dusun Durian, Pulau Keri hari ini. Muhammad Baqir berkata kelapa sawit tersebut akan memberi hasil minyak yang lebih tinggi tanpa perlu meningkatkan keluasan tanah. Dalam keadaan pertumbuhan yang baik, potensi kadar hasil daripada sawit genom terpilih boleh melebihi 11 tan metrik minyak sehektar. Ini menghasilkan purata hasil melebihi 6.1 tan metrik minyak sehektar di semua ladang Saim Darby berbanding Calyx 600 yang menghasilkan 5.3 tan metrik sehektar. British American Tobacco Malaysia Berhad BAT Malaysia akan meneruskan kedudukan daun operasi di Malaysia walaupun kilangnya di negara ini ditutup. Pengarah urusan Stefano Clini berkata hala 7 syarikat kekal sama dan akan terus melabur dalam jenama kaki tangan serta pekerja di samping meminimumkan kos. Beliau berkata firma itu sama ada akan menempatkan semula atau membangunkan kilang baharu di Malaysia. Ia juga akan memanfaatkan sumbernya dari hak penyumberan sedia ada dalam kumpulan BAT seperti di Indonesia, Singapura dan Korea Selatan. Pada 18 April, BAT Malaysia mengumumkan penutupan satu-satunya kilang syarikat itu di Virginia Park, Petaling Jaya, Selangor secara berperingkat dan keseluruhan langkah itu akan selesai pada pertengahan 2017. Mengenai perniagaan rokok haram di Malaysia, Clini berkata kerajaan sewajarnya mempertimbangkan moratorium ke atas eksais rokok sekurang-kurangnya 3 tahun sehingga industri tembakau stabil. Beliau berkata kajian oleh Nielsen mendapati perniagaan rokok tidak sah telah mencatat paras tertinggi 45.6% setakat Disember 2015. Ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika hari ini setelah kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan pelabur mata wang serantau terhadap dolar Amerika mendahului hari kedua mesyuarat dasar Rizab Persekutuan Amerika pada Rabu. Pada pukul 5 petang, mata wang tempatan pada 3.9045 berbanding 3.8940 pada Jumaat.